صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama dengan 5 Jamadil Awal, kita rafakkan seluruh puji dan segala ketinggian atas limpahan rahmat kasih sayang Allah pada kita pada pagi ini, mengumpulkan kita dalam majlis ilmu. Dan hari ini adalah kelas tadabbur juzuk amma dan kita berada di surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung ayat 14. Hari itu kita baru kupas sikit. Baru kupas sebahagian. Okay, Alhamdulillah. So, dalam hari Isnin hari tu kita belajar nama Allah Al-Mu'ti. Ingat hadis ni? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Suara okey, bergema, macam bergema okey tak? Okey, dalam ni okey? Alhamdulillah. Subhanallah. Kita sangat-sangat bersyukur dan rasa sangat-sangat bertuah sebab bila kita dah belajar hadis ni, ini membuktikan, kata ulama, membuktikan juga bila Allah sayang, bila Allah cinta, bila Allah kasih kepada seseorang itu, Allah akan letakkan dia, Allah akan pilih dia kerana dia berada dalam kehendak Allah. So Allah pilih dia untuk berada di dalam majlis ataupun ringankan badan dia untuk beramal. Okay? Berilmu, beriman, beramal. Ilmu yang sahih akan mendatangkan amal yang saleh. Yufaqihu fiddin. Jadi kalau hari ni kelas tadabbur, of course cita-cita kita apa? Apakah cita-cita kita semua? Menjadi ahlul Quran. Ahlullah. Ahlul Quran. Siapakah ahlul Quran? Ahlul Quran ialah mereka yang mengetahui maknanya dan mengamalkan isinya, bukan hanya sekadar melafazkan huruf-hurufnya dengan benar. Okay? So itulah tadabbur. So kalau kita dari kecil dah hafal dah rukun iman, antara rukun iman kita lah beriman dengan kitab. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi Muhammad yang kekal sampai hari kiamat. Mukjizat Nabi yang lain yang macam belah bulan. Okey, ada tak lagi hari ni? Tak ada. Tongkat Nabi Musa? Tak ada. Tetapi Al-Quran, mukjizat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW kekal hingga hari ni. Allah pelihara sampai hari kiamat. So kita kena rasa beruntung dan sangat-sangat bertuah. Maka bukan sekadar yakin ataupun beriman sahaja diturunkan Al-Quran daripada Allah kepada utusannya, hambanya yang teristimewa, yang termulia iaitu Rasulullah, tetapi mestilah diikuti dengan membacanya dengan ilmu tajwid yang benar. Okey, kalau kita tahu pada bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW yang terakhir berapa kali tadarus dengan Jibril? Ramadan terakhir Nabi. Sehingga sahabat perasan. Sehingga macam Abu Bakar As-Siddiq tu rasa sedih. Rasa macam dah dekat dah kewafatan Nabi sebab pada tahun itu Rasulullah tadarus 2 kali dengan Jibril. So kita nak baca dengan ilmu tajwid yang betul. Cukup? Adakah itu makna beriman dengan kitab? Tak cukup. Baca dah betul, makhraj betul, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mestilah diikuti dengan faham. Seseorang itu tidak akan berfikir tentang ayat Al-Quran kalau dia tak faham. Kalau dia mula faham, dia akan mula berfikir. Berfikir nombor 1 sekali ialah fikir tentang diri dia. Bila dia faham ini adalah kata-kata Allah kepada dia, contoh perintah Allah pada dia,
pasti dia check balik diri dia. Dia akan hayati, dia akan renungi. Renungi maksudnya ialah merenung diri sendiri. Aku dah faham ni kata beriman, takkan aku tak sami'na wa ata'na. So, beriman pada kita, memuliakan Al-Quran itu bukan sekadar tahu rukun, dia salah satu rukun iman. Maka kita belajar baca. Belajar baca dah betul, Alhamdulillah. Mesti diikuti dengan faham. Sebab hanya dengan faham, tapi bukan sekadar baca terjemahan. Itu baru baca terjemahan. Sebab kita tahu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kan? Okey? Kenapa bahasa Arab? Kenapa tak bahasa Melayu? Perasan tak bahasa Arab dia telah mengumpulkan semua bangsa dan bahasa. Bayangkan kalau kita pergi umrah, pergi haji, ada berapa bangsa dalam tu? Warna mata pun ada macam-macam kan? Tapi bila dengar je azan, Allahu Akbar, terus semua berdiri, masuk saf. Betul? Semua orang. Tak kira apa bangsa. Tapi kalau solat, bahasa, dalam solat mesti bahasa Arab. Subhanallah. Kat situ kita nampak betapa agungnya Allah. Ya Allah, besarnya kuasa Engkau, ya Allah. Padahal Allah pilih bahasa Arab. Dengan bahasa Arab, Allah boleh kumpulkan semua makhluk. Maksud saya manusia lah. Kan? Tak kira dia bangsa apa, warna kulit apa, warna mata dia apa. Dia dengar je azan. Dia mesti bangunnya. Kan? Itulah bahasa Arab. So, kita lah kena belajar bahasa Arab. Allahu Akbar. Banyak kan ayat Quran? Kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Untuk kita yaqilun, untuk kita gunakan akal kita. So baca, faham. Bila faham, cukup sekadar dah faham dah. Baca sekali lalu je. No. Kita kena renung diri kita, hayati. Setakat mana dah kita amalkan perintah? Setakat mana dah kita tinggalkan larangan Allah? Kalau dah amalkan, alhamdulillah, minta doa apa? Istiqamah. Kalau masih buat larangan Allah, minta apa? Minta ampun. Bertaubat. Minta Allah beri kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Mampukanlah aku, ya Allah, untuk lawan nafsu, lawan malas, lawan bisikan was-was dan sebagainya. Allahu Akbar. Baca, faham. Faham tu maksud apa? Berfikir, merenung, menghayati. Dia akan push diri kita untuk mengamalkan. Amal, sami'na wa ata'na. Yang pastinya syarat ibadah adalah ittiba' rasul. Itu yang kedua. Yang pertama apa dia? Ikhlas semata-mata kerana Allah. Mengharap pahala daripada Allah, bukan mengharap pujian daripada manusia. Subhanallah. Kedua, ittiba' rasul. Jadi menjadi ahlul Quran, kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran, iaitu kita bercita-cita nak menjadi ahlul Quran. Maknanya kita bukan sekadar nak baca, kita nak faham makna, tetapi kita nak mengamalkan. Dan insya-Allah bila kita mampu untuk istiqamah, kita akan mampu untuk menyampaikan. Dan hari ini itulah antara yang kita akan belajar dalam ayat 14 ini, pengajaran besar daripada ayat 14 yang kita akan belajar hari ini insya-Allah, iaitu berdakwah, menyampaikan. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kelas-kelas yang lepas, kita dah sentuh contoh kisah apa dalam surah Asy-Syams ni? Satu-satunya kisah dalam surah Asy-Syams adalah kisah kaum Samud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 13. Kalau kita perhatikan, siapakah Nabi yang diutuskan kepada kaum Samud? Nabi Saleh. Right, kita dah bincangkan dah. Kaum Samud dijadikan contoh oleh Allah sebagai mereka yang paling sombong lagi. Tak, kalau ikut konteks surah ni, yang paling kotor hatinya. Ingat tak ni, surah Asy-Syams apa tema kita ni? Ilham apa Allah bagi? Fujur dan taqwa. So, orang yang paling mengikut ilham fujur dicontohkan dalam surah ini ialah kaum Samud. Kita kalau dah hafal, siapa dah hafal dah surah Syams semenjak kita tadabbur ni? Dah berbulan kan? Dah hafal belum? Dah Ustazah, tapi Alhamdulillah dah sampai ayat 5. Alhamdulillah. Tahniah. Berapa ayat surah Syams ni? Paling kurang saya harap patutnya dah sampai ayat 10. Sebab apa?
Sebab dia pairing kan. Dia kan bulan. Saja je nak test. Ni surah Asy-Syams. Mestilah nombor 1 Asy-Syams. Asy-Syams kan, wasyamsi waduhaha. Dia pairing 1 matahari, nombor 2 bulan, nombor 3 kalau dah matahari tu siang. Jadi nombor 4 malam. Lepas tu langit dulu. Lepas langit baru bumi. Lepas tu dekat bumi ada siapa? Ada kita. Wa nafsin wa ma sawaha. Kan? Ayat 8. Dekat nafs kita tu, kita ni diilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada 2 ilham. Allah bukan dah lengkapkan jasad, Allah bagi roh, Allah lengkapkan lagi, sempurnakan kita dengan Allah beri ilham. Ilham fujur dengan ilham taqwa. So Allah beri kita akal untuk kita pilih. Tapi fitrah yang telah dilekatkan, yang telah dilekatkan kita, fitrah kita ialah fitrah yang suci, iaitu fitrah nak mentauhidkan Allah. Sebenarnya secara fitrah semua manusia dia suka benda yang wangi ke busuk? Wangi. Benda yang jahat ke yang baik? Baik. Itu fitrah. Dah siap dah ilham tu. Okey? Sebab tu Allah tegaskan pada kita supaya kita pilih ilham taqwa. Allah kata apa? Qad. Sungguh aflaha. Yang berjaya siapa yang berjaya? Yang menyucikan jiwanya. Maknanya dia ikut ilham taqwa. Wa qad khaba man dasaha. Sungguh merugi siapa yang mengotorinya. So siapa yang ikut ilham fujur, dia jadi apa? Hati dia kotor. Siapa ikut ilham taqwa, hatinya jadi bersih. Dan maka Allah sampaikan dekat ayat 11. Terus faham? Tu at least 10 ayat tu, insya-Allah kita akan mudah menghafal sebenarnya. Okey? Dah ayat dia pun pendek-pendek, betul tak? Dah tahu dah hujungnya memang ha. Tak mungkin tazakka, mesti zakkaha. Tak tertukar punya. Kan? Qad aflaha man tazakka tu surah apa? Hari Isnin kita sebut solat apa? Witir. Baca surah Al-A'la solat witir. Sunnah Rasulullah solat witir baca sabbihisma rabbikal a'la. Okey? Jadi kita tak akan confuse lagi lepas ni. Okey, kalau ikut sunnah, witir 3 rakaat, sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu, itu kalau siapa buat 2, bagi salam dulu. Bangun lagi, buat lagi 1, iaitu ialah Al-Ikhlas. Okey? Allahu Akbar. Subhanallah wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitagwaha. So ingat, siapa nak menghafal surah ni, ingat je ayat 11 Samud. Habis dah semua pasangan tu, kazzabat samudu bitagwaha. Sebab dia dah melampaui batas. Okey, kazzabat dia mendustakan. Siapa yang jadi contoh? Kaum Samud. Idin ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Kat mana bukti dia bitagwaha? Ayat 11 tadi, kazzabat samudu bitagwaha. Kat mana dia melampaui batas? Kita tengok dekat ayat 13 tu, kita nampak apa? Telah berkata Rasulullah, faqala lahum Rasulullah. Maksudnya utusan Allah. Untuk kaum Samud namanya Nabi Soleh. Nabi Soleh berkali-kali, berulang-ulang memberi peringatan kepada kaum Samud. Jangan apa? Jangan kacau, jangan usik, jangan ganggu, jangan halau unta Allah bila tiba giliran dia minum. So faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Subhanallah, sebenarnya kalau kita dah tadabbur sampai ayat 14 ni, kita menghafal tu insya-Allah faham sebab kita dah nampak cerita. Kan? Okay? Subhanallah. Maka berkatalah Rasulullah Nabi Soleh kepada mereka, janganlah kamu ganggu unta betina dari Allah itu. Janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat air minumnya supaya kamu tidak ditimpa azab. So Nabi Soleh kalau dia kata jangan kacau, jangan ganggu, Nabi Soleh terus ingatkan juga akibat kalau kau kacau. Sebab ni unta Allah. Unta ni engkau yang minta sendiri.
Kalau kau betul kau Nabi, kau datangkanlah unta daripada batu ni. Mesti unta betina pula tu. Mesti bunting pula tu. Bunting yang dah nak beranak pula tu. Allah Akbar. Dia punya permintaan tu, Allah bagi tak? Allah bagi. Depan mata dia. Kalau dia boleh bina istana dekat bukit, tapi Allah boleh mengeluarkan makhluk yang hidup, yang berdarah, yang ada mata, yang ada telinga, yang boleh beranak. Subhanallah. Tapi apa mereka buat? Mula-mula dia taat, lepas tu dia mula dengki dengan unta tu. Sebab unta ni, dia kan bunting. Dia kalau minum memang kering air tu. Tapi orang kampung, kaum Nabi Samud boleh ambil susu dia. Dan susu unta ni cukup sekampung tu minum. Ha. Tapi dia beralasan lah tumbuhan dia pula, tanaman dia pula tak dapat air, dia kata. Okay. So ada je alasan-alasannya, maka mereka pun mulalah berkomplot untuk halau unta Nabi Soleh bila tiba giliran dia minum. Mula-mula dia kacau-kacau, dia syuh, 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 macam tu. Tapi lama-lama dia kata, apa kata? Kita bunuh je unta ni. Kan? Okay. So berulang kali dah Nabi Soleh kata, jangan kacau unta Allah. Nanti kamu ditimpa azab. Okay. Tapi apa reaksi mereka? Apa respon dia? Setelah Nabi Soleh kata, hati-hati. Nabi Soleh dah tahu dah ni, dia orang dah mula ganggu dah unta Allah. So Nabi Soleh ingatkan lagi, hati-hati, nanti datang azab. Apa respon kaum Samud? Mereka tak pedulikan. Itu yang menunjukkan tadi, kazzabat samudu bitagwaha. Mereka, kaum Samud telah mendustakan Nabi Soleh, peringatan Nabi Soleh, dakwah Nabi Soleh mereka dustakan, mereka remehkan, dan mereka sudah melampau-lampau sehingga sampai apa melampaunya tu? Nak bunuh unta Allah. Okay, bukan kacau lagi dah. Bahkan membunuh. Buktinya nak membunuh tu, okay, dalam yang paling buruk, paling busuk hati dia, ada satu yang paling kotor. Izim ba'asa ashqaha pada ayat 12. Bangkit seorang yang sanggup untuk bunuh unta tu. Okay. Bunuh unta tu. Subhanallah. So ayat 14. So kita nampak kat situ. Mereka, Allah ulang lagi sekali. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka setelah Nabi Soleh memberi amaran, lalu mereka mendustakannya. So apa tindakan mereka kat sini? Dua. Satu, dia fakadzabuhu maksudnya apa? Mereka mendustakan baginda, mereka tak percaya kepada ancaman azab yang telah diingatkan oleh Nabi Soleh. Mereka pandang remeh je, tak ikut. Dia kata Nabi Soleh menipulah, kan? Nabi Muhammad pun dituduh apa? Pembohong, penipu. Padahal sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi digelar Al-Amin. Okay? Mereka tak percaya dah. Mereka tak percaya langsung dengan amaran. Mereka mengingkari peringatan Nabi Soleh. Mereka kacau, kemudian mereka ancam nak bunuh. Fa'aqaruha. Sembelih. Mereka menyembelih. Fa'aqaruha bermaksud mereka menikam berkali-kali ataupun potong. So kita kalau tengok celik tafsir tu, nampaklah kat situ mereka menyembelih unta Allah tu dengan cara yang amat kejam. Okay, dengan cara yang amat kejam. Subhanallah. Allah Akbar. So kalau kita hari ni nak tengok azab apa yang dikenakan kepada kaum Samud, pergi dekat surah ke-7, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Ayat 73. Kalau kita nak tahu kisah kaum Samud pada surah ke-7, surah Al-A'raf, dia bermula ayat 73. Kita dah bincang dah kelas yang lepas-lepas. Ayat 73 kan. Wa ila samud akhahum salihah. Ini kita dah bincang dah. So hari ni kita nak tengok apakah azab yang diturunkan kepada mereka. Kita pergi dekat ayat 77.
Okey. Okey, kalau kita mula pada ayat 76, qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang sombong takbur itu berkata, sesungguhnya kami tetap ingkar akan orang yang kamu beriman kepadanya. Maksudnya mereka bertegas tak mahu beriman kepada Nabi Saleh. Okey, so ayat 77, fa'aqaru. Sama tak tadi dekat surah Asy-Syams? Ada kan fa'aqaru? Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya Saleh. Dia dah tak panggil ya Nabi. Nampak tak dia punya ajaknya tu? Okey, tak beradabnya daripada Nabi Saleh, dia panggil ya Saleh. Dia panggil macam contoh panggil Saleh. Tak ada dah. Wahai Nabi, tak ada dah. Okey. Maka mereka pun menyembelih unta itu dan mereka mendurhaka terhadap perintah Tuhan mereka. Okey. Sambil berkata, hai Saleh. Nampak tak? Mereka tak berakhlak dengan Nabi sehingga mereka mencabar, melampau-melampaunya tu dah bunuh dah unta Allah. Lepas tu dia cabar Nabi Saleh. Dia kata apa? I'tina ya Saleh, tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kalau betul kau rasul, datangkanlah azab tu yang kau selalu sebut tu. Kan Nabi Soleh dah pesan kan? Jangan usik, jangan kacau, jangan ganggu untuk Allah. Biar dia minum. Giliran dia biar dia minum. Okey? Kalau tak nanti datang azab Allah. So ni kali ni dia betul dah bunuh. Lepas tu dia kata apa? Mana azab tu? Datangkanlah azab tu. Kalau kau betul sangat kau tu rasul. Okey? Subhanallah. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Jika betul engkau dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Ayat 78. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Oleh itu mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Okey, so kesannya kat ayat 77 sudah diingatkan berkali-kali oleh Nabi Saleh. Mereka bukan sekadar ganggu, mereka dah bunuh. Lepas tu mereka berani pula cabar Nabi Saleh suruh datangkan ancaman ataupun azab. Angkuh tak? Sombong tak? Takabur tak? Ni ciri-ciri apa tadi ni? Ciri-ciri orang yang ikut ilham fujur maka kotor hatinya. Perintah Allah, perintah Rasulullah dia tak taat, malah dia berani pula mencabar kekuasaan Allah. Okey? Bukan sekadar menentang dah ni. Bukan sekadar berpaling dah ni. Okey? Dia cabar pula kalau betul kau Nabi, kau datangkan yang kau kata tu nanti datang azab. Okey? Subhanallah, Allahu Akbar. Melampau kan? Melampau sangat-sangat. Okey? Nabi Soleh sabar tak? Sabar je Nabi Soleh. So kalau kita sekadar kejut anak tak bangun solat subuh, cuba bandingkan kita dengan Nabi Muhammad. Cuba bandingkan kita dengan Nabi Soleh. Kita mak-mak selalu apa? Dah berbuih lagi. Dah banyak kali kita ada tak sampai 100? Belum kan? Okey, Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Yang menjadikan contoh, Allah menjadikan kaum Samud sebagai contoh yang paling kotor hatinya sebab apa? Kita dah bincang dah kan? Sebab di kalangan mereka dah ada Nabi. Lepas tu apa? Mukjizat depan mata. So mereka bukan orang yang tak tahu. Mereka orang yang tahu. Depan mata tengok unta tu keluar. Tapi mereka mendustakan. Okey? Mereka tak risau, tak takut, tak gentar pun dengan azab Allah. Okey? Subhanallah. So kalau kita perhatikan kat sini, adakah Nabi Soleh telah gagal? Kenapa tak? Kan tak ramai yang ikut Nabi Soleh. Adakah Nabi Soleh telah gagal dalam dakwahnya? Sebab kalau zaman sekarang, kita tengok orang tu berjaya apa dia? Follower dia ramai. Lagi?
aset dia banyak, dia terkenal, dia popular. Subhanallah, Allah Akbar. So, ini satu pengajaran yang sangat penting bagi kita. Tidak berhasil bukan bermakna dakwah kita gagal. Kalau kita dah puas nasihat anak-anak kita, okey, saudara mara kita, sahabat kita, tapi mereka tak menerima, itu bukan bermakna dakwah kita telah gagal. Bukan bermaksud kita kena tukar, oh kalau macam tu aku tak payah sebut dalil lagi lah lepas ni. Bukan. Allah melihat apa? Hasil ke proses? Allah melihat proses dakwah kita tu. Selagi dakwah kita itu benar, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, okey, kita tak perlu tukar cara tu. Kalau cara tu dah memang benar, ikut Al-Quran, ikut Sunnah, okey, tapi mereka menolak, mereka berpaling, mereka kutuk, mereka tak terima, mereka tangkap, mereka penjarakan lagi, mereka sekat, tak boleh lagi dah berdakwah. Itu bukan bermakna kita kena hentikan dakwah tu. Itu bukan bermakna kita telah gagal dalam dakwah itu. Sebab yang Allah perhatikan ialah, yang Allah nilai adalah proses dakwah kita tu. Kita mula tak? Kita teruskan tak? Okey? Dan dakwah kita pastikan dia benar. Hak, menurut yang al-haq, itu yang kebenaran, sampaikan kebenaran, ikut Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Jadi kat sini kita nampak dakwah Nabi Soleh tidak gagal. Sebab Allah bukan tengok hasilnya, Allah tengok prosesnya. Okey? Sebab ada tak Nabi yang langsung tak ada pengikut? Ada tak? Ada tak? Ada. Kita dah belajar Ya ke Ustazah? Kat mana kita belajar tu? Dalam kitab Riyadhus Solihin. Nanti boleh tengok bab 7, bab tawakal. Yang beritahu ni Rasulullah SAW, bukan saya memandai-mandai. Okey. Nanti buka Riyadhus Solihin bab 7, hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW bersabda, dipertontonkanlah padaku berbagai umat, maka aku melihat ada seorang Nabi dan besertanya adalah sekelompok manusia kecil, antara 3 orang sampai 10. Allah Akbar. Okey. Ada Nabi, berapa pengikut dia? 3 sampai 10 je. 3 orang, kenapa? 3 orang sampai 10. Ada pula Nabi bersertanya adalah seorang, 2 orang je. Bahkan ada pula seorang Nabi yang tidak disertai seseorang pun. So subhanallah, ni jadi motivasi untuk kita. So Allah bukan tengok berapa orang pengikut kita, berapa orang yang dengar cakap kita, berapa orang yang ikut kita. Okay? Sungguh pun kelas kita belum melempar ruah. Tapi subhanallah, Allah Akbar. Dulu pernahlah juga terkecewa kan. Tapi subhanallah, Allah datangkan peringatan demi peringatan. Sesungguhnya asalkan kita menyampaikan dengan kebenaran. Watawasau bil haq. Memang kena watawasau bis sabr. Siapa yang berdakwah memang kena bersabar. Subhanallah. Bahkan ada pula seorang Nabi yang tidak disertai seseorang. Tiba-tiba diperlihatkanlah padaku suatu gerombolan manusia yang besar. Lalu aku mengira bahawa mereka itulah umatku. Lalu dikatakanlah padaku, ini adalah Musa dengan kaumnya. So Rasulullah nampak tu ramai. So kata, oh ni mesti umat aku. Rupanya umat Nabi Musa. Tetapi lihatlah ke ufuk sesuatu sudut. Okey, paling sikit ke satu ufuk. Kemudian aku pun melihatnya. Lalu saya lihatlah dan tiba-tiba nampaklah di situ suatu gerombolan umat yang besar juga. Selanjutnya dikatakanlah pula kepadaku, kini lihatlah pula ke ufuk yang lain. Maksudnya ufuk ni, tiba-tiba terdapatlah satu kelompok yang besar pula, dikatakanlah padaku, inilah umatmu.
Dan berserta mereka itu ada sejumlah 70,000 orang yang dapat masuk syurga tanpa dihisap dan tidak terkena siksa. Balik, buka Riyadhus Shalihin, baca sambung hadis ada sambungan lagi. Sebab hari ni kita akan bincang hadis ni. Tapi nak beritahu, ada Nabi yang tak ada pengikut pun. Right? Nanti balik buka bab 7 Bab 7. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kat sini kita nampak pelajaran yang penting juga bagi kita untuk kita mencontohkan Nabi Saleh, okey, yang sangat-sangat sabar dalam menyampaikan, berulang-ulang kali menyampaikan, okey. Jadi apa kita faham kat sini? Yang beri hidayah adalah Allah. Yang buka hati untuk orang ikut, untuk orang terima dakwah kita, bukan kita. Siapa yang buka hati? Yang membukakan hati untuk mengikut kebenaran ialah hak milik Allah. Sebab tu kita kalau baca Quran lepas ni, kena sensitif bila ada jumpa ayat faman syaa. Lepas tu kita baca pun ayat kursi kan, illa bima syaa. Selalu kita kalau orang ajak, kita sebab apa? InsyaAllah. Apa maksud InsyaAllah? Syaa apa maksud syaa? Yang Allah nak. Okay, yang Allah nak. Contoh, kita baca setiap Jumaat surah apa? Al-Kahfi. Itu pun bab 32 kan, tu lah dalilnya. Ayat 28 kan, lepas tu ayat 29. Okay? Surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah kebenaran dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian yang mencipta alam ini. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang Allah nak untuk dia beriman, maka dia beriman, maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa menghendaki kafir, maka kafirlah. Okay? So, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mau beriman, hendaklah dia beriman, dan sesiapa yang mau kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Oh, Allah sebenarnya bagi kita choices. Okay? Maknanya, suka hatilah. Kalau kau nak beriman, kalau kau rasa kau nak beriman, kau beriman. Kalau rasa kau nak kafir, kau kafirlah. Itu ke maksud ayat ni? Itu ke maksud ayat ni? Ini membuktikan Allah itu maha adil. Ini membuktikan Allah itu maha adil dan Allah bukan memaksa. Allah dah beri kita akal. Allah datangkan Al-Quran, datangkan Rasulullah. Maka sepatutnya kita pandai buat pilihan. Allah beri kita ilham fujur, ilham taqwa. Patutnya kita pandai buat pilihan. Kita pilih untuk menyucikan hati daripada mengotori hati kita. Betul? Betul? Betul kan? Okey. Tetapi ayat ni seperti kata tak salah kalau nak pilih jadi kafir. Sebab wa man syaa'a falyakfur. So kalau kau pilih untuk kafir, kafirlah. Kalau kau pilih nak beriman, kau berimanlah. Adakah bermaksud ayat macam tu? Tidak. Ini bukan bermaksud maka suka hati kita lah nak pilih beriman atau tidak. Bukan. Okey, sebab kita perhatikan apa selepas itu. Sebab ayat selepas ni Allah kata apa? Inna a'tadna lizalimina naran ahata bihim suradiquha. Okey, sebab Allah datangkan ancaman selepas itu. Sesungguhnya kami telah sediakan untuk orang-orang yang berbuat zalim nar. Apa nar? Api. Api neraka yang meliputi. Maksudnya tak boleh lepas daripada api neraka tu. Duduk dalam pressure cooker. Okay, kena seksa. Maksudnya, macam kita lah dengan anak kita kan. Suka hati layan, nak pergi sekolah ke tak nak pergi sekolah. Tapi, lepas tu kan kita ada, tapi, maknanya kita suka dia tak pergi sekolah ke maksudnya? Kalau kita bagi dia ancaman, selepas kita bagi dia pilihan tu, maknanya kita dah nasihat, tapi dia buat de je. Jadi kita cakap, tapi kalau tak pergi sekolah juga, maksudnya macam tu. Ayat ni macam ni. Faham So bukan bermaksud sebab ada orang dia gunakan ayat ni sebagai dalil mengatakan Allah tak paksa kita kalau kita tak nak solat. Sebab kita, Allah kata nak beriman, berimanlah, nak kafir, kafirlah. Tapi dia tak baca ayat ni sampai habis.
Suka juga yang selalu kan, yang selalu, apa, boleh kahwin lebih daripada satu, tapi dia tak baca sampai habis. Betul tak? Okey. Subhanallah. Baca Al-Quran tu mesti sampai habis. So, bila Allah datangkan ancaman selepas itu, Allah beri ancaman api neraka, maksudnya apa? Berimanlah. Janganlah pilih untuk kafir. Sebab Allah terus bagi ancaman api neraka yang kalaulah dah confirm nar, api, panas, panas mesti haus. Bila dia minta minum, yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Allah kata, dahlah panas. Okey, asap menggejolak tu macam sangat-sangat panas, panas gila. Mesti kau haus gila, tapi yang kau dapat minum apa? Air tembaga. Air tembaga yang mendidih. Okey, wujud dicurahkan dekat muka. Kita minum pakai mulut kan dekat dunia ni. Kalau muka tu dicurahkan tembaga, cair yang panas, apa jadi kat muka tu? Hancur. So boleh minum ke? Maknanya bukan minum tu. Betapa beratnya siksa orang yang pilih untuk jadi kafir. Okey? Bi'sa syarab, itulah minuman yang paling buruk. Wasa'at murtafaqa, dan Allah sindir. Allah kata apa? Tempat istirahat. Kita kat dunia kalau nak berehat, pilih tempat yang mana? Yang sejuk, yang nyaman, ada sungai, ada air terjun, ada tasik, ada makanan, ada kafe. Betul tak? Kalau kita nak pergi bercuti lah, nak berehat-rehat. Tapi Allah kata, sebab kau pilih untuk jadi kafir, maka minuman itulah dan neraka itulah jadi tempat istirahat. Kalau kita, akal kita waras, akal kita sehat, hati kita bersih, fitrah kita jaga, suci, kita pilih mana? Nak pilih berehat kat neraka ke? Nak pilih muka kena curah dengan tembaga panas ke? So, kita akan pilih yang mana? Kalau kita ni, akal kita waras, kita sehat, hati bersih, kita mesti pilih untuk beriman. So, macam tu kena faham ayat 29 ni. Bukan maknanya Allah bagi pilihan. Bukan okay. So, kena tadabbur betul-betul ayat ni. Jangan salah faham. Right? Allahu Akbar. So, kalau kita nak dekat ayat, balik pada surah Al-A'raf tadi, dan balik pada kisah kaum Samud, Nabi Soleh bukan bermaksud Nabi Soleh telah gagal, walaupun pengikutnya berpaling, menolak kepadanya, sungguh nak membuktikan bahawa hidayah adalah hak milik mutlak Allah. Allah tak pandang hasil, Allah tengok prosesnya, as long kita berdakwah berlandaskan kebenaran tadi. Wa qulil haqqu min sampaikanlah kebenaran daripada Rabb kamu. Subhanallah. Jadinya kita faham kat sini, sebesar apa pun kasih kita, sehebat mana pun cinta kita pada seseorang itu, adakah boleh menentukan dia dapat hidayah? Adakah? Betapa cintanya kita pada anak kita, adakah memastikan cinta kita tu boleh pastikan anak kita dapat masuk syurga? Tidak. Subhanallah. Nabi begitu sayangkan umatnya, tetapi tetap yang boleh buka hati untuk menerima dakwah, untuk menerima hidayah hanyalah Allah. Apa beza kita dengan Abu Talib? Begitu besarnya jasa Abu Talib. Siapa Abu Talib? Bapa saudara Rasulullah yang melindungi Rasulullah daripada kekejaman kafir Quraisy Mekah. Begitu mencintai Nabi, menyayangi Nabi, memelihara Nabi. And yet, tidak dapat hidayah untuk masuk Islam. Okay, begitu cintanya Rasulullah kepada bapa saudaranya. Tetap tak boleh. So, ini menunjukkan pada kita hari ini, Subhanallah, Allah Akbar, yang bagi hidayah siapa? Allah sahaja. Okay. Allah Akbar. Kalau kita tengok surah 28 ayat 56. Surah Al-Qasas. Okay, Al-Quran muka surat 392. 392 ayat 56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi.
Okey, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa pun yang engkau kasihi supaya dia menerima Islam. Tetapi walakinnallaha yahdi man yasha. Ni jumpa lagi yasha. Jadi kita kena cakap apa ya Allah? Tadi kaitkan dengan hadis kita belajar hari Isnin. May yuridillahu bihi khaira. Sebab Allah nak kita ada kat sini. Bukan sebab kita pandai, bukan sebab kita baik, bukan sebab kita betul. Bukan. Sebab Allah nak kita faham kalam dia. Sebab Allah nak berkomunikasi dengan kita. Allah nak kita faham ayat surah Asy-Syams ni, kemudian kita berubah, kita beramal, kita nak istiqamah sampai mati. Tolonglah ya Allah. Hati aku memang kotor. Tapi tolonglah ya Allah. Tolong aku. Berilah aku kekuatan nak bersihkan. Sampai aku mati. Istiqamah. Okay. So, walakin. Tetapi yang boleh bagi hanyalah Allah. Yang boleh bagi hidayah hanyalah Allah. Itu pun yang dia kehendakilah. Maksudnya siapa yang Allah nak, itulah yang dapat. Okay. Peganglah hadis kita belajar hari Isnin. Kita belajar nama Allah Al-Muqti. Kita tahu. Benda yang paling besar kita nak minta apa dia? Apa dia? Hidayah. Sebab tu Fatihah ialah ihdina. Siapa belum daftar, dijemput mendaftar. Okey? 17 hari bulan ni, insya-Allah kita masuk ayat ihdina. Okay? Tapi pentingnya doa dalam surah Al-Fatihah. Allah mewajibkan kita minta hidayah. So, rezeki bukan sekadar makanan, duit, harta benda. Rezeki yang paling besar sebenarnya ialah hidayah. Hidayah itu ialah petunjuk. Petunjuk ilmu yang akan tunjuk kita. Dan zalikal kitabul la raiba fi. Subhanallah, bukti kenapa Al-Quran itu tiada keraguan? Sebab ia turun dari Allah. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Okay? Subhanallah wa huwa a'lamu bil muhtadin. Subhanallah, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah petunjuk kepada memeluk Islam. Subhanallah, wa huwa a'lam, paling tahu. Allah dialah yang paling tahu siapakah orang yang layak untuk diberi hidayah. Sebab itulah wajib kita secara formal 17 kali. Kita akan minta apa? Direct solat tu ialah kita tengah connected dengan Allah. Direct minta. Allah wajibkan ketika berdiri. Minta ihdinas siratal mustaqim. Itu benda yang paling besar. Allah Akbar. Hari tu pun kita dah sebutkan. Apa nombor 1 dalam doa kunut? Allahumma hdini fi man hadait. Tu nombor 1 kena minta. Okay? Allah Akbar. Amal tak doa iftitah solat malam? Yang kedua, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Lagi? Wahai Tuhan pencipta malaikat Jibril. Jibril bawa turun apa? Jibril bawa turun apa? Al-Quran, wahyu kan? Subhanallah. Saya buka. Doa istiftah. Sebab kalau solat malam, 2 rakaat kan? Jadi, rakaat yang first, Allahumma Subhanallah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. So, dah bagi salam, bangun lagi kan? Bangun lagi. Yang kedua, antara juga yang Rasulullah selalu waktu solat malam, Rasulullah baca ni sebagai doa iftitah. Allahumma rabba Jibril. Jibril yang bawa turun Al-Quran. Kita tengah cakap, seperti kita ni tengah memohon apa ni? Ya Allah, penuhkanlah dada aku dengan Al-Quran. Wa Mikail. Siapakah malaikat yang bawa turun rezeki? Hujan. Mikail. Okay. Bagaimana kau hidupkan bumi ni ya Allah yang buat turun rezeki ni, hidupkanlah hati aku, hidupkanlah aku dengan keimanan. Wa Israfil. Malaikat Israfil apa kerja malaikat Israfil? Apa tugas dia? Meniup sangkakala. Jadi kita tengah minta pada Rabb, Allahumma, wahai Allah, dengan penuh keagunganmu, segala keagunganmu aku memohon, Rabb yang mencipta, memiliki, mengatur Jibril, Mikail, Israfil ini 3 malaikat yang paling utama.
Kan? Okey, dia bawa turun wahyu, ya Allah macam mana engkau sorry, Allah yang mencipta Rabb Jibril. Okey, kita tengah minta apa bila kita sebut Allah Rabb Jibril? Ketiga-tiga ni bermaksud minta dihidupkan dengan apa? Hidupkan aku, hidupkan hati aku dengan Al-Quran. Hidupkan jasad aku, diri aku ni dengan rezeki yang halal, dengan benda yang baik. Okey, wa Israfil ni, bangkitkanlah aku di kalangan orang-orang kanan ke kiri? Kanan. Golongan yang beriman. Subhanallah, baca ni dengan penuh penghayatan. Waktu bila Nabi baca ni ketika solat malam. Okay? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Okay? Kita tengah mengagungkan Allah. Alimal ghaibi wa syahadah, yang mengetahui perkara ghaib dan perkara yang nyata. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau yang menghukum di kalangan hamba-Mu, okey, yakhtalifun, benda yang mereka selisihkan. Sekarang kita akhir zaman, banyak sangat benda yang kita confuse. Betul? Yang hak, yang benar nampak salah. Yang salah macam betul. Kan? Nauzubillah min zalik. Nampak tak apa permintaan? Ihdini. Sebab itulah amalkanlah ni besar sangat ni. Sebab ni akhir zaman kita sangat-sangat tak tahu. Confuse sangat. Okey? Kalau tak cukup ilmu, kita mungkin terikut yang salah, yang batil. Ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Itu pun dengan izinmu. Subhanallah, begitu beradabnya Rasulullah mengajar kita berdoa. Okey? Tunjukkanlah aku limakhtalifa fihi, yang mereka perselisihkan dengan kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Kita nak Allah tunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Okey? Buatlah apa cara? Hafal ni. Sebab kita akhir zaman. Allah Akbar. Man yuridillahu bihi khaira. Ya Allah, rupanya kau nak aku, first kita bersyukurlah. Alhamdulillah ya Allah, kau nak aku upgrade lagi solat malam aku dengan hafal doa iftitah. So Allah letakkan kita hari ni untuk tahu doa ni, kita pun nak, dah faham ni, nak mengamalkan, kita tahu apa kita minta. Okey, ihdini limakhtalifa fihi minal haqq biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Kita sangat-sangat kritikal sekarang ni, tak tahu nak buat pilihan dah. Kan? Yang ni pun macam betul, ni pun macam betul. Kita pun tak tahu nak ikut yang mana. Tapi mana yang paling betul? Minta Allah tunjukkan kat kita. Okay, so please take note. Cuba bawa doa ni. Rasakan kesan dia. Minta dengan faham. Subhanallah. Minta Al-Quran, minta rezeki, minta hari kebangkitan terus. Allahu Akbar. Okay, sebab hidayah hanya milik Allah. Sebab tu minta sungguh-sungguh. Betapa besar kasih sayang dan cinta kita kepada seseorang, dia tidak menjamin orang itu akan dapat hidayah. Okay? Allah Akbar. Walaupun kita dah menyampaikan dengan penuh kebenaran, okay? Tapi jangan mudah putus asa kalau orang tak nak ikut. Okay? Kalau orang tak nak dengar, kalau orang menolak kata. Okay? Yang penting kita kena apa tadi? Menyampaikan dengan kebenaran dan bersungguh-sungguh. Okay? Maknanya bukan cakap je lah. Bukan cakap je. Jangan buat tu. Dah, berhenti. Kau tahu tak tu dosa? Haram tau. Dalil tak bagi. Kenapa tu kita tak beritahu? Cara yang betul kita tak beritahu. So kalau nak sampaikan, sampaikan dengan jelas. Semua dah hafal Yasin kan? Ayat 17. Apa bunyi dia? Kalau saya sebut je mesti semua boleh sambung. Apa dia? Wa ma alaina illal balagul mubin. Kan bersambung tu? Confirm. Okay. Surah Yasin ayat 17. Apa dia? Dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang mubin, yang jelas dan nyata.
Okey, so yang penting jangan putus asa walaupun orang menolak, kita kena sabar, watawasau bilhaq watawasau bisabr, walaupun berpaling, walaupun sikit je yang menerima, walaupun mungkin orang caci maki kita, okey, tapi kita yang penting jangan ubah, mesti pakai dalil, okey, sampaikan dengan kebenaran, bersungguh-sungguh sampai dengan terang jelas nyata. Terang jelas nyata ni maksudnya dengan dalil, apa akibatnya kalau dia tak ikut, apa peringatannya. Okey, jangan berhenti, jangan sekali je. Dah cakap dah. Lepas tu? Lepas tu kita tinggal. Okey? Kita cuba lagi, Allah Akbar. Jangan bosan, jangan berhenti. Subhanallah, Allah Akbar. Bersungguh-sungguh, okey? Sampai dia faham. Ini perintah. Contoh, kita biasa dengar kan? Tapi dia tu baik, cuma dia tak pakai tudung je. Macam mana tu kita jumpa kalau situasi macam tu? Katalah, okey? Anak cucu kita nak cari jodoh, dia kata, "Mama dah terperanjat kalau kita bawa balik, dia tak pakai tudung." Kita nak cakap apa ni? Apa nak cakap? Apa nak nasihat? Nak jadi menantu kita tu. Apa nak cakap tu? Nasihat lagi, okey? Belum final, nasihat lagi. Apa kita nak nasihat? Supaya juga kalau anak perempuan nak bawa balik calon suami. Sekali kita tengok dia tak solat. Apa maknanya tu? Yang perintah tutup aurat, yang perintah solat tu siapa? Kalau perintah Allah dia berani langgar, ingat dia tak berani nak langgar perintah manusia. Betul tak? Kalau perintah Allah dia berani langgar, apatah lagi perintah kau kalau kau jadi suami. Betul tak? Okey? Subhanallah. Sama je, cabaran kita semua sama. Cabaran untuk saya, cabaran untuk kita semua. Cuma hari ni kita jangan berhenti berdoa. Kita jangan putus asa. Okey? Kita ingat apa rukun ibadah? Cinta, harap, takut. Harap. Haraplah kepada Allah. Sungguh kita tak tahu sempat ke tidak kita tengok dia berubah. Sempat ke tidak anak aku ni aku nampak dia berubah. Nabi Muhammad SAW ketika wafat, berapa orang sahabat Nabi? Berapa orang sahabat Nabi? Ketika Nabi wafat, lebih kurang 100,000 orang. Tapi hari ni berapa bilion umat Nabi Muhammad? Berbilion. Mungkin kita tak sempat tengok anak cucu kita berubah. Okay? Tapi kesan dia mudah-mudahan. Kita doa, jangan berhenti. Jangan putus asa. Walaupun kita dah cakap macam tak load, macam tak ada apa-apa je. Macam tak dengar je. Macam tak kisah je. Tak apa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus berdoa, terus menyampaikan sebab kita sayanglah kita sampaikan, kita tegur. Okey? Subhanallah, Allah Akbar. Sampaikan dengan jelas. Okey? Allah Akbar. Jadinya asalkan kita bukan buat orang kata apa? Macam alah asalkan aku dah bagi tahu. Bukan jangan maksudnya mesti wa ma alaina illal balagul mubin. Maknanya dengan jelas, dengan sungguh-sungguh, tak putus asa, dengan penuh harapan, bersangka baik dengan Allah. Tolonglah ya Allah, merayu dekat Allah. Kadang-kadang sebab anak meragamlah, okey, menjadikan sebab untuk kita lama sujud. Bangun malam, menangis dekat Allah. Sebab kita bab-bab lain semua cukup. Makan cukup, duit cukup, pakai cukup, semua cukup. Kereta cukup, semua cukup. Macam tak ada point untuk kita menangis waktu kita solat. Macam tak ada point apa lagi nak minta dalam sujud. Tapi Allah bagi anak yang meragam. Maksudnya apa? Itulah pointnya. Begitu Allah sayangkan kita, Allah bagi sebab supaya kita beria-ria berdoa. Okay? Mungkin kita sihat, kita tak sakit pun. Semua nikmat, semualah cukup. Sebab cukup. Tapi satu, adalah tu. Mesti ada sebab. Sebab itulah Allah nak kita sujud lama kat dia. Okay? Allah Akbar, subhanallah. Jadi, kisah kaum Samud ni juga mengajar kita hasil bukanlah segala-galanya. Okay? So, yang penting kita menyampaikan dengan kebenaran. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. So, kalau kita meminang pun, dia ada dua kemungkinan kan? Sama ada diterima atau ditolak. Kalau berkahwin, sama ada dapat anak atau tak dapat anak. Kalau berniaga,
Mungkin untung, mungkin rugi. Macam tadi surah Asy-Syams, semua berlawanan. Matahari, bulan, siang, malam. Semua Allah dah beritahu dalam surah lain pun Allah beritahu. Semua Allah cipta pasangan. Memang itu dia fitrah sunnatullahnya. Memang itu dia. Okey. Subhanallah, jadinya yang penting jangan putus asa. Okey? Allah bukan tengok hasil, Allah tengok proses. Okey? Subhanallah, Allahu akbar. Makanya Nabi Soleh bukanlah gagal dalam berdakwah. Sebab Nabi Soleh dah bersabar dan dah menyampaikan dengan penuh kebenaran, dengan kesabaran, maka Nabi Soleh tak salah pun. Okey? Allahu akbar. Kita kena ingat, kita kena kenal nama Allah Asy-Syakur. Allah yang Maha menghargai. Allah Subhanahu Wa Taala menghargai proses kita berdakwah tu. Susah payah kita berdakwah. Contoh kita berdakwah, kita menyampaikan, kita pujuk, kita ajak, tapi dia tolak. Mentah-mentah pula tu. Saya nak tanya, kita dapat pahala tak? Dapat tak? Dapat. Walaupun dia tak dengar, dia marah, dia maki kita balik, dia ancam kita balik, tapi kita dapat pahala. So Allah Asy-Syakur. Allah bukan tengok results. Allah bukan tengok hasil. Allah tengok proses. Okey. So bukan bermaksud bila orang tak terima nasihat kita, kita dah gagal. Bukan Subhanallah, Allah Akbar. Allah tak komplain, Allah tak protes pun hasil yang kita dapat tu. Okey. Allah Akbar. Okey. Surah At-Taubah, surah ke-9. Ayat 105. Okey, Al-Quran, Mushaf muka surat 203. 203. Okey, ini lagi menguatkan untuk kita teruslah berjuang menyampaikan. Okey. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Berdakwah ni perintah Allah dan Rasul tak? Menyampaikan adakah perintah Allah? Kan? Wa tawasau bil haq. Itu ialah perintah daripada Allah. Kan? Okey? So, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Maksudnya, dakwah juga adalah ibadah dan ibadah itu adalah perintah Allah. Semua yang perintah Allah tu dikira ibadah. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. So proses kita datang belajar, berusaha nak faham, sebab nak menyampaikan, nak beramal, nak menyampaikan, Allah nampak tak? Allah pandang tak? Allah tahu tak? Allah tahu kan? Nampak ni? Fasayarallahu amalakum. Allah melihat kerja kamu ni. Kamu susah-susah datang. Kamu beli kitab, heret kitab, angkut kitab. Kan? Betul tak? Belajar, faham. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku usahakan, Ya Allah, sampailah ke zuriat keturunan aku, Ya Allah. Kita tak tahu. Mungkin hari ni kita dapat hidayah sebab apa? Sebab doa tok kita, doa moyang kita dulu. Tok nenek moyang kita dulu dah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. So hari ni kita buat kerja untuk kita je ke? Kemungkinan, subhanallah, Allah Akbar. Antara benda yang paling saya sayang, saya ada satu buku haji tulisan, ada tulisan arwah bapak saya. Saya tengok tulisan dia tu. Saya suka tengok tulisan jawi arwah bapak saya. Okey? Dia jadi macam kita, ya Allah, semangat. Satu, aku mesti tahu jawi. Aku mesti make sure anak aku tahu baca jawi, tulis jawi. Satu hari nanti dia akan dipandang. Tapi sungguh kalau dia tak pandang pun, siapa pandang? Allah pandang. Kita kena tinggalkan jejak-jejak menuntut ilmu ni pada anak cucu kita. Kita tak tahu. Wallahualam. Satu hari nanti mungkin inilah yang anak cucu kita akan jumpa. Kita dah tak ada. Tapi dia jumpa. Ya Allah.
Allahu Akbar. Kita doa, kita berharap. Kitab-kitab yang kita beli ni walaupun kita tak sempat nak baca ke, tak sempat nak faham, kita tak tahu. Mungkin inilah peninggalan untuk mereka. Harta yang tak ternilai. Okey? Abu Hurairah pergi ke pasar. Kau tak pergi dekat masjid? Nabi tengah bagi warisan. Semua orang kat pasar tu pergi dekat Masjid Nabawi. Okey? Pergi-pergi tengok ada halaqah ilmu, belajar hadis dan sebagainya kan. Abu Hurairah tunggu dekat pasar. Orang tu pun balik. Mana ada? Tak ada bagi-bagi harta pun dekat masjid. Sesungguhnya ilmu itu adalah waris daripada Nabi. So kalau kita dapat ilmu, kitalah pewaris Nabi. So ilmu tu harta yang paling mahal sebenarnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kita nampak kat sini, bukan jumlahnya bukan jumlah siapa yang ikut kita, siapa yang dengar cakap kita. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita amalkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang paling penting, bertindak, menyampaikan dengan kebenaran. Subhanallah. Okay? So kalau kita kata, Ustazah tak tahu betapa saya kejut anak saya, betapa saya suruh anak saya belajar, masuk kelas ilmu, dengar kelas tadabbur, bersungguh-sungguh. Ya ampun, dia punya tak dengar, tak ikut tu kan. Okey? Teruskan, jangan berhenti Tetap mengajar, tetap ingatkan sebab kita bukan Allah tak tengok hasil, Allah tengok usaha. Jangan putus asa, tetaplah istiqamah. Okey, kita berdakwah yang benar, dia terima ke dia tak terima bukan hak kita lagi. Okey, mungkin lepas kita mati. Okey, kita tak tahu. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kat sini, setelah kaum Samud menolak dakwah Nabi Saleh, apa yang ditimpakan ke atas mereka? Baik, Allah Akbar. Okey, mereka sembelih unta tu. Mereka durhaka pada perintah Allah. Hai Soleh, dia kata datangkanlah azab. Ayat 78, oleh itu mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Okey? Maka Nabi Soleh pun meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, aku telah menyampaikan kepada kamu perutusan Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepada kamu, tetapi kamu tak suka kepada orang-orang yang memberi nasihat. Okey? Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kat sini kita boleh nampak dalam Al-Quran 3 kat sini dalam surah Al-A'raf. Perhatikan ni gempa bumi, gempa bumi. Kalau kita tengok dekat surah Al-Hijr, surah ke-15, apa azab yang menimpa kaum Samud? Kalau surah 15, surah Al-Hijr ayat 83, kat sini suara, pekikan. Meskipun demikian, mereka dibinasakan juga oleh letusan suara yang menggempakan pada bumi waktu pagi. Okey. Kalau dalam surah Al-Hijr, Allah tak sebut gempa bumi. Allah sebut apa? Okay, tengok ayat 82 tu kan. Dan mereka memahat sebahagian dari gunung ganang sebagai tempat tinggal dengan keadaan aman dari sesuatu bahaya. Kaum Samud lah tu. Okay. Meskipun demikian, mereka dibinasakan juga oleh letusan suara. Tadi surah Al-A'raf, gempa. Okay. Jadi satu lagi, surah Az-Zariyat, surah ke-51, ayat 44. Okey, kalau ayat 43 nampaklah kat situ. Wa fi Samud. Nampak kaum Samud. Ni surah 51. Wa fi Samud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Dan juga pada kisah kaum Samud terdapat perkara-perkara yang menjadi pelajaran ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu hingga ke suatu waktu yang termaklum. Ayat 44. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhatshumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Maka mereka membesarkan diri terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dengan tidak dapat melarikan diri sedang mereka melihatnya. So 3, surah Al-A'raf,
gempa bumi. Surah Al-Hijr, pekikan suara. Surah Az-Zariyat, petir. So, kalau kita simpulkan, ulama mengatakan suara yang kuat tu ialah bunyi petir, kilat petir tu. Kita pun kat Malaysia, biasa juga kan dengar guruh kilat petir. Kadang-kadang kilat petir tu sampai cermin kita sliding door pun boleh bergegar kan. Itu baru gegar tau. Rumah kaum Samud ni dekat mana istana dia? Gunung. So, bayangkan betapa kuatnya bunyi itu. Betapa kuatnya kilat petir tu sehingga boleh musnah istana dia dekat gunung tu, dekat bukit tu. Kalau kita pun yang kita boleh dengar sekarang ni pun menakutkan tu pun baru gegar sliding door je. Cuba bayangkan betapa kuatnya pekikan itu kalau boleh sampai menghancurkan bukit. Kuat tak? Allahu Akbar. Okay? Subhanallah, Allahu Akbar. So, rasa-rasanya sekuat apa bunyi itu? Sampai boleh hancur bukit. Kita tak pecah pun sliding door kita tu. Gegar je. Betul? So bayangkan tu Allah boleh datangkan azab seperti itu. Sebab dia dah cabar kan? Mana azab yang kau kata tu? Okay? Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kat sini kita boleh nampak ketika mereka ni dah melampaui batas, mereka bunuh untuk Allah, dah bunuh, cabar pula mana azab tu, datangkan sekarang. Okay? So Allah datangkan azab kepada mereka, maka mereka pun hancur. Kalau kita tengok dekat ayat kita ni, surah Asy-Syams, ayat dia tu, fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim. Bunyi pun fadamdama. Macam mana cara kita bunyi tu? Maknanya azab yang sangat datang kilat putih yang sangat kuat sampai hancur semua. Fadamdama alaihim. Okay, Allah turunkan azab, binasakan atas mereka. Okay, Tuhan mereka, Rabb, begitu berkuasanya Rabb. Dan Allah terus beritahu punca turun azab. Apa dia? Bizambihim. Dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Inilah punca, inilah akibat. Okay, sampai Allah ratakan. Semua sama rata dah. Jadi macam tanah. Yang mereka bina istana tu, habis. Allahu Akbar. Oh, sebelum saya lupa. Kalau surah Al-Balad, dekat ayat 17, saya lupa tadi masa cerita pasal dakwah tadi. Okey, kita masa dekat surah Al-Balad sebelum surah Asy-Syams ni, dekat ayat 17 kan, summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Ini tambah lagi point dekat tadi kita cerita pasal dakwah surah Al-Balad, surah ke-90 ayat 17, siapakah dia yang kalau mereka ni saling menyampaikan dengan sabar dan mereka menyampaikan dengan kasih sayang. Siapa mereka ni? Siapa mereka ni? Ulaika ashabul maimanah. Golongan kanan. Kita tahu kan golongan kanan tanda maknanya dia jadi ahli syurga. So kita jangan putus asa menyampaikan dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Menyampaikan dengan kesabaran, menyampaikan dengan penuh kasih sayang. Kasih kita sampai nak bawa dia ke dalam syurga. Bukan kasih kat dunia ni je. Sebab tu kita tegur. Sebab kita sayang. Betul? Okay, ingat ayat ni, surah Al-Balad. Lepas tu, kita ingatlah sekarang kita surah Asy-Syams. Sayangnya Nabi soleh kepada kaum dia. Beri peringatan berkali-kali. Okay, so aku tak boleh putus asa. Walaupun aku ditolak mentah-mentah. Teringat sejarah, sirah, okay, Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa tahun? Lebih 900 tahun. Berapa orang pengikut? Nabi Ibrahim, Nabi Lut, semua. Kita kena tahu sirah Nabi, baru kita tak mudah kecewa insya-Allah, tak mudah putus asa. Subhanallah, maka Tuhan menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan serta dia meratakan azab itu meliputi mereka sehingga punah ranah semuanya. Fasawwaha ni kan sama dengan ayat 7. Kan? Ayat 7.
Wa nafsin wa ma sawwaha. Sama kan? Maknanya sempurna, total dia musnah. Dimusnahkan atas mereka. Sampai sama rata dengan tanah. Okey? Allahu Akbar. Auzubillah min zalik. Okey? Jadi kita nampak kat sini peringatan untuk kita semua. Poin seterusnya, saya tak ingat dah poin ke berapa. Okey, kalau siapa belajar bahasa Arab, dia akan perasan fakazzabuhu dengan ni, fakazzabuhu dengan fa'aqaruha, ini adalah jamak. Maksudnya plural. Sedangkan yang membunuh siapa? Seorang. Tapi bila Allah turunkan azab untuk semua. So kalau siapa dia mahir bahasa Arab, dia boleh nampak. Yang ini jamak. So kenapa Allah turunkan, jangan sampai kita terdetik dalam hati, zalimnya Allah. Yang buat kerja jahat tu seorang, yang bunuh unta tu seorang, tapi semua kena ratakan jadi tanah. Semua kena azab. Kita jangan sangka macam tu, tapi kalau kita nak pun terfikir, ya Allah, okey, betapalah. Okey. So kalau kita nak bersangka, jangan sangka buruk dengan kita tak boleh kata Allah ni sikit-sikit nak marah, pemarah. Itu yang berlaku pada kaum Nasrani. Kalau kita baca silik tafsir, kita akan jumpa kenapa orang Kristian dia kata apa? Jesus tu yang mercy. Sebab dia kata Tuhan tu sikit-sikit nak seksa masuk api neraka. Dia kata sebab itulah dia ambil Jesus, Nabi Isa tu sebagai Tuhan. Okay, nampak tak mereka punya salahnya tu? Okay, kita jangan sangka macam tu Okay, subhanallah, Allah Akbar. Sebab tidak didatangkan azab kepada sesuatu kaum selagi mereka tak melampaui batas. Sebab mereka dah melampaui batas lah, maka datangnya azab. Apa buktinya? Okey, contoh kita tengok dekat ayat surah Al-An'am, surah ke-6. Ayat 130. Ayat 131. Muka surat 144. Okay. Zalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Ya demikian kedatangan rasul-rasul itu ialah kerana Tuhanmu tidak membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya leka lalai. Bila penduduk negeri tu leka, lalai, lengah, lawan perintah Nabi, lawan perintah Allah, maka datanglah kebinasaan. Setelah diutuskan Rasul, maksudnya Allah takkan datangkan azab selagi belum sampai peringatan. Okay? Kalau kita tengok dekat ayat sebelum tu pun, atas dia 130, wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku, perintah-perintahku, dan yang memberikan amaran kepada kamu tentang pertemuan kamu dengan hari kiamat ini? Ni skrip kat kiamat nanti akhirat. Apa mereka jawab? Kami jadi saksi mengakui akan kesalahan diri kami sendiri mendustakan rasul-rasul itu. Bila dia sedar? Dah dalam neraka dah. Okay? Dan sebabnya ialah mereka telah diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia dan kerana itulah mereka menjadi saksi pada hari akhirat terhadap diri mereka sendiri. Kalau nak menyesal, menyesal sekarang. Sebab kalau menyesal dekat akhirat macam dekat ayat ni, berguna lagi tak? Tak berguna. Dia sedar dia tak ikut perintah Rasul. Dia sedar. Sebenarnya dekat dunia dia sedar, dia tahu. Tapi dia leka, dia lengah. Nanti. Dia asyik tunda, dia asyik tangguh, bertaubat. Sebab tu dia mengakulah nanti, dia bersaksi, dia mengaku. Ya, kami mendustakan Rasul ketika di dunia dulu. Okay? Disebabkan apa? Allah dah beritahu dah. Manusia ni dia lawan Rasul sebab apa?
diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia, dan kerana itulah mereka menjadi saksi pada akhirat terhadap diri mereka sendiri bahawa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengingkari apa yang telah disampaikan oleh rasul-rasul itu. Kita sampaikan daripada rasul, kita sampaikan daripada ayat Quran, tapi dia kata apa? Jaga kubur masing-masing. Okey? Ingatkan dia tentang ayat ni. Ingatkan dia tentang ayat ni. Hari ni, kata-kata kau ni nanti akan jadi saksi ke akhirat nanti. Jomlah, jangan degil, jangan sombong. Jangan sombong dengan Al-Quran, jangan sombong dengan Allah, jangan sombong dengan kau tengah lawan siapa ni? Kau tengah lawan pencipta, pemilik kerajaan dunia ni. Semua alam ni, Rabbil Alamin. Dunia dan akhirat, dia pemilik. Allahu Akbar. Kita bos syarikat pun tak berani kita lawan. Ni company dia kot, aku kan pekerja je, ikut je lah arahan dia. Ikut pula. Tapi pemilik alam ni kita berani langgar. Yang bagi rezeki. Sebab tu tadi penting Allahumma Rabba Jibra'il. Kita ingat. Kita nak Al-Quran, ya Allah. Rabba Israfil. Rabba Mikail. Rabba Israfil. 3 malaikat kita sebut tu, confirm ingat Al-Quran. Ingat apa lagi? Ingat rezeki, ingat hari kebangkitan. 3 ni penting. Baca waktu tengah gelap lagi tu. Kita bangun solat malam tu. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Kat sini pun kita dah nampak. Satu lagi boleh tengok dekat surah 9. Surah At-Taubah ayat 70. Allah berfirman yang bermaksud, okey, muka surat 198. Al-Quran muka surat 198 ayat 70. Allah berfirman yang bermaksud, bukankah telah datang kepada mereka berita orang-orang yang dahulu daripada mereka, iaitu kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Nabi Ibrahim, dan penduduk negeri Madian. Okey. Kita tahu kisah Nabi Nuh, kaum Ad. Kaum Ad, siapa yang diutuskan nabinya? Nabi Hud. Okey, kaum Samud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim sampai kena bakar dalam api. Madian, Nabi Syuaib. Serta negeri-negeri yang telah dibinasakan. Kalau kita baca Quran, kita tadabbur, kita jumpa kisah-kisah kaum terdahulu ni kan? Okey, semuanya telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa keterangan yang jelas nyata. Lalu, mereka mendustakannya dan Tuhan pula membinasakan mereka. Allah tidak sekali-kali. Allah beritahu ni, فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. So, jangan sekali-kali kita bersangka Allah ni zalim lah. Tak. Kecuali mereka yang dulu menganiaya diri sendiri. Sebab dah tahu kebenaran, pergi letakkan diri itu kat dalam kesesatan. Zalim ni ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maksudnya patutnya kita taat pada Allah. Tapi kita pergi letakkan diri kita dalam golongan yang melawan Allah. Berlaku zalim pada diri sendiri kita tu. Sebab tu Nabi Yunus kan, La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku yang salah, ya Allah. Aku tahu buruk kalau jadi pemarah ni, jadi orang tak sabar. Tapi aku buat juga. Macam Nabi Adam kan, Rabbana zalamna. Nampak pengakuan Nabi Adam. Dia tak salahkan iblis tu. Dia kata apa? Rabbana zalamna. Aku yang telah menganiaya kami yang telah menganiaya diri kami. Jadi, kalau kita tengok pun ayat sebelum tu pun, nasib kamu, hai orang munafik, adalah sama dengan nasib orang-orang sebelum kamu yang telah binasakan. So, sekarang faham tak kenapa dalam Al-Quran banyak kisah kaum-kaum terdahulu? Supaya kita tak ikut jejak mereka. Mereka lebih kuat. So, kalau kita rasa hari ni kita kuat, orang dulu lagi kuat. Mereka lebih banyak harta benda. Qarun lagi banyak harta. Betul? Apa berlaku pada Qarun? Bumi terbelah. Semua masuk dalam bumi tu. Tertanam semuanya. Ada tak kisah tu? Ada. Dan anak penak. Nabi Ayub. Berapa orang anak Nabi Ayub? Anak kita berapa? Maknanya orang dulu-dulu lagi lebih.
Seterusnya, mereka telah bersenang-senang dengan bahagian mereka, maka kamu pula telah bersenang-senang dengan bahagian kamu, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu itu bersenang-senang dengan bahagiannya. Dan kamu pula telah memperkatakan perkara yang salah dan dusta sebagaimana mereka memperkatakannya. Mereka yang demikian rosak binasalah amal-amal yang baik di dunia dan di akhirat, dan merekalah orang-orang yang rugi. Rasanya dah faham kan? Asal jumpa khasirun je maksudnya apa? Rugi. Na'udzubillah min zalik. Tak nak ya Allah. Tolonglah ya Allah, berilah aku faham. Tolonglah ya Allah, bagi aku hidayah ya Allah. Tolonglah ya Allah, aku tak nak ulang kesilapan-kesilapan orang dulu ni ya Allah. Tolonglah. So setiap ayat Quran ada hidayahnya. Tu ihdina. Kalau doa kita tadi, ihdini lima khtulifa fihi minal haqq biiznik. Minta sungguh-sungguh, ihdini ya Allah. Lima khtulifa fihi minal haqq biiznik. Tolong ya Allah. Masukkanlah aku dalam kehendak-Mu untuk dapat faham, untuk amalkan, untuk sampaikan. Okey? Subhanallah. Kita tak nak jadi orang yang rugi. Okey? Satu lagi. Surah Hud 10:11. Surah 11 ayat 117. Okey, muka surat 234. Al-Quran, muka surat 234. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri. Sebab tu antara kita mesti ada yang amar makruf nahi munkar. So Allah tak akan datangkan kebinasaan selagi dalam antara kita sesama kita ni, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam kampung kita, dalam negara kita masih ada orang yang menegur, masih ada orang yang mencegah, masih ada orang yang mengajak kepada kebaikan, maka tak diturunkan azab. So kita minta dengan Allah sungguh-sungguh. Right? Kalau ayat 95 surah Hud ni kita nampak ada Samud kat sini. Surah yang sama tu, surah Hud, cuba tengok 95, selak sikit. Ayat 95, mereka punah ranah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Tadi kan fasawwaha, kaum Samud tu dapat dengar bunyi pekikan suara yang kuat, lepas tu berlaku gempa bumi, hancur semua. So kita nampak kat sini Samud dibinasakan. Okay? Mereka punah ranah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Sampai macam sekali, maknanya tak ada kesan. Ketahuilah kebinasaanlah akhirnya bagi penduduk Madian sebagaimana binasanya kaum Samud. Okay? Allahu Akbar. Satu lagi boleh nampak surah 26, surah Asy-Syu'ara. Ayat 208, muka surat 376. 376. Al-Quran surat 376. Surah 26. Al-Quran muka surat 376. Surah 26 ayat 208. Dan tiadalah kami membinasakan mana-mana negeri yang telah dibinasakan itu, melainkan setelah diutus kepadanya lebih dulu rasul-rasul pemberi amaran. Zikra wa ma kunna zalimin. So, jangan sekali-kali sebut Allah itu zalim. Tidak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Okay? Memperingatkan mereka dan kami tidak sekali-kali berlaku zalim. So, peringatan sudah diberi. Betul? Allah utuskan Rasul, Allah turunkan Al-Quran, Rasul menyampaikan pada kita, okay? Rasul mengajar kepada sahabat, turun-turun lagi kepada ulama, kita pun sampai hari ni dapat belajar. So, jangan sebut kita tak tahu apa-apa. So, peringatan semua dah diberi. So, punca kaum Samud dibinasakan sebab apa? Bizambihim, atas sebab dosa mereka. Okay?
Fasawaha sehingga diratakan mereka. Okey, jadi bila nak sebut pasal amar ma'ruf nahi mungkar, tadi kita dah sebut fakadzabuhu ni jamak, fa'aqaruha ni pun jamak. Tapi yang membunuhnya seorang. Maka kita pernah belajar dulu ahli Sabtu, okey? Mereka disumpah jadi kera kan? Sepatutnya hari Sabtu tak boleh turun laut tangkap ikan. Mereka lawan perintah. Okey, nanti boleh study kisah kaum Sabtu. So, amar ma'ruf nahi mungkar, kenapa berlaku kezaliman? Disebabkan tak ada siapa yang menegur. Tadi kan jumpa ayat tadi kan? Dalam masyarakat tu mesti ada yang menegur. Okey, hadis 40, siapa yang ada belajar hadis 40? Okey, hadis ke-34, kita pun dah belajar dalam Riyadhus Shalihin. Okey. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ra'a minkum munkar. Siapa yang nampak kemungkaran? Barang siapa di kalangan kamu melihat suatu kemungkaran, termasuk dengar, lihat dan dengar, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya tak mampu, dengan lidahnya. Sekiranya tak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. So, maksudnya tangan ni maksudnya ada kuasa lah. Okey. 3 peringkat mencegah kemungkaran, ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Kalau kita ni guru besar sekolah, kita ubahlah sekolah kita tu. Kita tukar, kita tegur. Kalau kita ni dalam keluarga kita, kita ada power, gunalah power kita tu. Okay, ikut kemampuan masing-masing. Dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan kita, dengan lidah. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan perbuatan, dengan lidah. Dengan kata-kata. Menegurlah. Okay, ataupun menulis ke. Okay, kalau tak mampu juga, cegahlah dengan hati. Okay. So, tanggungjawab mencegah kemungkaran adalah menjadi kewajipan setiap individu Muslim dan Muslimah mengikut keadaan dan kemampuan masing-masing. Kemungkaran adalah sesuatu yang diingkari dan tidak disukai oleh syarak. Okay, tanggungjawab mencegah kemungkaran dan maksiat adalah satu tugas yang berat. So, kena jalankan penuh hikmah dan bijaksana. Cegah kemungkaran adalah berkait dengan tahap keimanan. So, kalau paling last sekali apa tadi hadis tadi? Cegah dengan hati. Sungguh kita tak mampu, tapi jangan sampai hati kita redha dengan maksiat yang dia buat tu. Dalam hati kita cakap, sungguh ya Allah, aku tak redha, aku tak sokong, aku tak suka dengan apa yang dia buat ni. Teruslah doa, semoga dilimpahkan hidayah untuk aku dan dia, supaya dia berubah. Sekurang-kurang hati kita tak setuju, tak redha dengan apa yang dia buat. Sebab walaupun kita hanya mampu dengan hati, dia masih dalam kategori orang-orang yang beriman. Okay. Jangan sampai hati pun tak ada rasa nak, ataupun tak, apa tadi? Dia sokong pula. Faham eh? Paling lemah sekali dengan hati. So, kalau dalam hati tak sokong, masih lagi beriman. Tapi kalau hati pun tak ambil kisah, dah tak beriman nanti. Okay? Tidak redha, mencegah dengan hati maksudnya tidak redha dengan kemungkaran yang dilihat dan dalam masa yang sama kita bertekad akan mengubahnya apabila berkemampuan kelak. Okay, ni hadisnya. Tapi ni tadi yang ada pengajaran InsyaAllah nanti kita share kat grup. Okay, Allahu Akbar. Subhanallah. Teruskan berdoa. Jangan putus asa. Allah tak tengok hasil. Allah tengok proses. Kalau kita tak cegah apa yang berlaku maksiat dalam keluarga kita, kita takut nanti Allah turunkan azab. Sebab peringatan dah sampai. Okay. So, soalan yang akhir pada hari ni, adakah Nabi Soleh selamat? Adakah Nabi Soleh selamat? Okay, surah Hud, surah ke-11 tadi, ayat 66. Okay, muka surat 229. 229. Kalau dalam surah Hud ni, kisah kaum Samud ni bermula ayat 61
bermula ayat 61. Tapi kita terus pergi pada ayat 66. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumiidzin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Maka ketika datang azab kami selamatkan Saleh beserta umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami dan kami selamatkan mereka dari azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha berkuasa. Okay? Subhanallah. Bila jumpa nama Allah Al-Aziz, maksudnya apa? Perkasanya Allah ni tak ada satu pun boleh mengatasinya. Tak ada siapa pun boleh lawan. Kita kalau bakar manusia, manusia tu mati. Tapi kalau Allah bakar manusia dekat neraka, takkan mati selama-lamanya. Itu Allah Al-Aziz. Okay? Jangan berani, jangan sombong dengan Allah. Jangan takabur dengan Allah. Sebab Allah itu Al-Aziz. Kita baca dekat ayat 2 lagi. Dalam surah Al-Mulk tiap-tiap malam kan. Wahuwal Azizul Ghafur. Betapa berkuasanya Allah. Sebab tu dia Allazi khalaqal maut. Ada orang dia minum Dettol, minum klorok, minum racun. Tapi kalau katanya Allah kata ajal dia belum, mati tak? Tak. Ada orang sihat, dah sampai ajal, mati. Sebab Allah itu Al-Aziz. Kehendak dia, tak ada siapa boleh halang. Kehendak dia, tak ada siapa boleh atasi. Begitu Allah Al-Aziz. Tapi Allah Al-Ghafur. Wahuwal Azizul Ghafur. Sebab tu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup untuk diuji siapa yang terbaik amalnya. So kalau kita hari ni dah tahu dah kita takut mati, kita tahu hari tu hari Selasa kita belajar kubur tu gelap sangat. Tolonglah ya Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa yang kuat, kuatkanlah aku lawan nafsu aku ni. Wa azizul ghafur, maka Allah akan bagi kita satu anugerah yang sangat besar iaitu pengampunan. Allah Al-Ghafur. Allah akan ampunkan kita. Sebab kita sentiasa berusaha nak jadi baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Aku nak lulus ujian kau ya Allah. Beri aku kekuatan. Allah akan bagi kita kekuatan sebab dia Al-Aziz dan Allah Al-Ghafur akan ampunkan dosa orang yang memang nak berubah. Nak berubah jadi lebih baik, jadi lebih baik. Okay? Subhanallah. Ayat 67, wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing yang mereka banggakan tu. Okay? Ka'allam yaghnau fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dal lisamud. Mereka punah ranah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah sesungguhnya kaum Samud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Samud. Subhanallah, Allah Akbar. Okey, begitu kita berminggu-minggu study kisah kaum Samud sebab Allah nak fahamkan kita, Allah pilih kita, masya-Allah tabarakallah, Allah pilih kita untuk faham kronologi kisah kaum Samud bersama Nabi yang telah diutuskan kepada mereka, Nabi Saleh, sekali mukjizat depan mata. So hari ni kita nak dustakan kenikmat ni, nikmat ilmu yang Allah dah bagi kat kita, adakah kita nak ikut ilham fujur atau ilham taqwa? Nak ikut mana? Ilham taqwa. Kita nak menyucikan hati bersungguh-sungguh. Okay, antara penyucian hati ialah melalui tadabbur Al-Quran. Sebab setiap kali kita belajar Al-Quran, Al-Quran menegur kita kan. Al-Quran ni ialah Allah tengah bercakap dengan kita. Allah sedang menegur kita. Allah sedang nasihatkan kita. Allah nak baikkan kita. Allah nak kita balik pada dia dalam keadaan fitrah, bersih. Lebih baik disucikan dekat dunia daripada dicelup dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Okay? So, apa je kita buat ni, kita nak redha Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka jannah. Doa tu, kalau tengok Persian Muslim, dia tak kat mana doa tu? Baca sebelum beri salam. Okay? Lepas tahiyat akhir, antaranya ni kan. Allahumma inni as'alukal jannah wa'udzubika minan nar. Okay? Yang Allahumma inni as'aluka ridhaka.
Itu sujud kan. Tapi ni boleh juga kita nak minta syurga Allah, tapi yang dekat sujud tu ada Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah kan. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wal. Sekejap dah banyak dah bercampur dah ni. Allahumma inni a'udzu biridhaka min. Sekejap, sujud. Okey. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tak mampu nak puji Engkau ya Allah sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Okey, subhanallah, ini adalah antara ini kalau kita hafal, kita ikut, kita amal, kita bayangkan kita tengah ikut lidah Nabi. Sebab itulah nak beramal, nak betul-betul ikut sunnah. Sebab kita nak beramal betul-betul pure daripada Nabi. Subhanallah. Okay, berazamlah. Semua amalan yang sunnah ni, kita dah hafal belum? Kita dah buat belum? Yang betul sunnah, yang betul-betul sahih pun banyak kita belum buat kan? So, kita dulukan yang sahih. Boleh? InsyaAllah, mudah-mudahan So, kita sambung ayat 15. Tak mampu dah. Saya tengok semua dah penat dah. Okay, ayat 15. Ayat terakhir surah Asy-Syams kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Ayat dia pendek je, so kita akan wrap up surah Asy-Syams minggu depan insya-Allah. Okay? Boleh? Berat hari ni? Sebab apa berat? Sebab kita dah belajar tugas dakwah kan? Dakwah ni ringan ke berat? Berat. Sebab itulah sunnah terbesar Nabi apa dia? Dakwah. Sampai yang berdakwah ni dipanggil pewaris Nabi kan. Subhanallah. Tapi bila berat tugas tu, maka beratlah ganjarannya, besarlah ganjarannya. Dulu saya pun tak faham. Bila saya masuk kelas, kenapalah asyik kena sampaikan. Aku ni adalah penakut, aku ni adalah pengecut, aku ni tak pandai, aku ni itu macam kan. Macam mana nak sampaikan Saya tak faham masa tu. Tapi bila kita makin belajar, sebenarnya bila kita nak sampaikan, kita kena belajar tak? Bila kita nak tegur orang, kita kena dulu beramal, betul tak? Sebenarnya bila kita ada niat nak menyampaikan, siapa yang baik dulu? Kita lah. So sekarang faham tak kenapa kita diperintahkan untuk berdakwah? Sebenarnya kita ni nak membaikkan diri sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Barulah saya faham, okey, aku paksalah diri aku lepas ni. Aku akan paksa diri aku nak menyampaikan. Balig'ani walau ayat. Walaupun satu ayat, walaupun aja bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Boleh? Mula-mula aja bismillah. Bila anak cucu dah pandai, upgrade lah. Okey, kamu dah pandai dah. Wan tengok. Pakai selipar, baca bismillah. Semua nak makan baca bismillah. Puji dulu. Lepas tu, okey, tambah lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tambah lagi dakwah. Lagi satu, keluar rumah. Ajar lagi. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ajar lagi sebelum tidur. Bismikallahumma amutu. Ilmu bismillah je. Dah boleh dah sampaikan? Boleh. InsyaAllah boleh. Okey? Tu je lah dulu aku nak fokus. Ajar bismillah. Okey lah tu. Sebab yang pentingnya bila ajar bismillah, insya-Allah orang mengamalkan kita ada pahala, mudah-mudahan Allah izinkan ada pahala untuk kita. Tengok cucu tu buat apa? Tak baca bismillah lagi, tegur lagi. Pahala tu, keliling kita pahala. Okey? Allahu akbar. Okey, insya-Allah kita sambung minggu depan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa insya-Allah minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna taqabbal.